Dia kata waktu aku tengah drive tu, ada macam monyet besar warna putih tengah mengejar, merangkak kat belakang dan tengah mengejar kereta. Okay, ready. Alright, okay. Selamat datang Haze kepada Festival Seram Buku Prima di Karangkraf. Yes, terima kasih kerana menjemput. Sebab kita suka Haze sebab Haze dia multi talented. Dia pengacara, bekas pengacara TV ke masih lagi mengacara? Masih mengacara TV. Baru lagi hari tu jadi juri. Kau ni sorry kenapa? lah. Sorry. Dia I bawa tempurung. Remaja tau. Dia marah sebab remaja is also our IP di sini ya, di ID Aktif. So, selamat datang kepada Borak Popcorn X Meremang featuring Hazman Huze. So Borak Popcorn tempat di mana kita berbual berkaitan dengan entertainment. Tapi hari ini sebab kita festival seram, kita lebih fokus a bit lah kepada seramnya tu. Yes, rasanya ramai gila orang buat cerita seram these days sebab easy views sebenarnya. I mean, best lah. Dia something yang kita macam berdebar at the same time. It's our culture. Okay. It's part. Part of our culture. Yeah. So Malaysia dan horror dia tak boleh berpisah. Betul. Tapi baru-baru ni I rasa macam movie Malaysia dia macam kurang sikit lah. Dia dah tak fokus kat horror sangat I think dia boleh lah kalau boleh. Dia akan beli. Dia sebenarnya kalau buat dia ramai orang still akan pergi tengok. Tapi lebih sekarang ni lebih kepada movie epic. Dia ikut trend. Alah. Ingat tak dulu masa kita apa yang Harum Puteri Sundal Malam Pontianak Harum Sundal Malam. Dia start je Harum Puteri Harum Sundal Malam. Pontianak Harum Sundal Malam tu. Lepas tu cerita hantu. Yes. Betul. Lepas tu jangan pandang belakang. Lepas tu ada apa, jangan pandang belakang songkak lah. Lepas tu kemudian lepas tu jadi komedi lah apa benda semua. Tapi itu kita macam dah terlalu ke dalam topik. Sebelum tu kita promote lah sikit Haze kan. Bukanlah sahaja je. Kita tahu dia lagi popular. So Haze, you ada YouTube channel. Saya. And also I know ada Anchor Sister. I know we were trying to get Hanan to come as well kan, sebab dia fokus. So Anchor Sister, cuba you cerita sikit how Anchor Sister tu terjadi. Macam mana you boleh start Anchor Sister? So basically dulu saya producer TV, penerbit untuk TV. Lepas tu Hanan ni dia producer bersama, penerbit bersama. Jadi satu hari tu kita orang macam travel bersama-sama kan. Lepas tu saya punya kereta ni pula tak ada radio rosak. Dan saya memang tak gerti macam nak sebab tak suka bila drive tu ada radio. So biar je benda tu rosak. So macam bosan lah masing-masing dah mengantuk apa semua kan. Jomlah berborak. Lepas tu dia ni pula Hanan, kawan saya tu, dia macam sebenarnya aku boleh nampak. Aku macam lah ya ke? Maksudnya hijab mata terbuka lah. Dia drop benda tu macam tu je. Dia tak ada warning, tak ada apa, tiba-tiba dia cakap aku boleh nampak gitu je. Mula-mula dia ceritalah dengan benda-benda seram sebab time tu kita orang baru balik daripada kampung dia dekat satu Felda dekat Johor. Lepas tu dia cakap rumah nenek kau seram dia kata macam tu. Lepas tu kau tak tahu waktu dulu aku kecil-kecil, masa aku berjalan pergi sekolah, aku nampak je ada perempuan lalu-lalu apa semua. Lepas tu tanya bapak dia, bapak tu siapa? Lepas tu dia kata tak ada siapa-siapa lah. Macam tu lah. So yelah, so basically bermula daripada situ dia cerita. Kan setengah orang kalau bercerita tak best. Betul. Kan cerita tak best lah. Lepas tu macam kau bercerita ni meremang gila. Meremang gila aku dengar kau punya cerita ni. So and then after that I buka YouTube channel. Mula-mula buka YouTube channel tu pasal motivation apa benda semua lah kan. Tapi biasalah kan rakyat Malaysia dia kurang sikit lah bila kita cakap pasal hal-hal motivation dan juga ilmiah. Cerita-cerita seram dia nombor satu. Dia kena buat lawak, kena buat prank, kena gelek-gelek kan. Lepas tu saya perasan nak tengok Haze gelek ke? Mencanak-canak views nanti kan. Okay, kemudian I rasa macam okay lah. Ada satu tempoh masa tu macam Hanan, boleh tak you cerita hantu dekat I punya YouTube channel? 2 episod lah lalang kita shoot tu kan. Kau cerita dua cerita terus. Pop naik gila. So pada waktu tu tak ramai orang tahu buat cerita hantu. Masa awal-awal kita orang buat Anchor Sister, Pioneer. So tak ramai orang buat cerita hantu. Lepas tu pop naik
Lepas tu macam Hanan, benda ni pergilah, jom kita buat satu siri nak. Nanti kita set lah sama-sama apa semua. So makanya terhasillah Uncle Sister yang anda nampak sekarang. Daripada situ bercambah jadi podcast kita orang TTYL dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab dah selalu sangat bercerita-cerita hantu, member bengang lah, aku ni ada masters in journalism tau, kenapa orang pandang aku seperti seorang bomoh. Makanya dia kata begitu. So dia bengang. Dia ni ada masters tau, tapi orang pandang dia untuk cerita-cerita yang macam hantu, Hanan nampak tak. Dia cakap aku orang pandai okey dia tu. Nak aku belajar. So itulah. So dia rasa macam aku dah spend banyak masa buat thesis apa bagai, orang tanya benda lain pula. Yes, orang kenal dia untuk benda yang lain, bukan akademik. So that's why TTYL pula terlahir lah. Yes, TTYL pula terlahir untuk menunjukkan kepada orang yang kita orang ni ada otak. So bila nak macam saja-saja, Anchor Sister. Apa dia? Nak saja-saja Anchor Sister. Untuk menarik perhatian orang ramai, terutamanya adik-adik muda kan. Kalau kau tengok dekat festival kita ni semua ni kan, ramai siapa? Adik-adik muda semua kan. Kita ni nak capture orang punya audience. So I masukkan elemen-elemen memberi nasihat tu dalam cerita hantu. So betul begitulah. juga. At least dapat juga memberi motivasi walaupun dalam cerita hantu. Tak adalah macam menakut-nakutkan orang, tak ada take away kan. Betul. Itu. Lupa pula lah kita ni kan, bila ada orang yang selebriti kita macam otak blank. Arif. Ya ke? Itu nampak tak? Dia macam nervous tau. Mana. Salah. Hai Arif, dan ni I punya co-host Dayah. Kita orang berdua selalu buat Borak Popcorn. And also dengan seorang lagi lah, Maya. Tapi Maya tak ada, so kita ganti dengan Cik Chong. Cik Chong ada pocong kat belakang saya. Seram sangat. Allah. Macam tu dia, Okay. dia punya reaction dia tak berapa. So maknanya kiranya Hez dengan benda-benda yang macam seram ni tak berapa takut lah. Dia macam Saya biasa pengecut. ke? Tak, saya tak pengecut. Saya macam whatever je. Whatever. Sebab pada pendapat saya, orang lagi jahat daripada hantu. Setuju. Yang itu Dayah setuju. Sebab kalau macam orang, sebab Dayah tak takut tau. So hari tu pun masa shooting Hero Dewi Remaja, if you know kan ada ada satu episod yang sepatutnya aku ada tapi aku kat tempat lain tu. Ya. Alamak, You ke yang kontak I tu? You ke yang kontak I? Bukan. Tapi dia tahu cerita lah. Tapi tak, diorang panggil I untuk satu episod. Episod tu pasal hantu-hantu ni lah. Ya, dekat Banglo Pancung Kepala nama dia. Banglo Pancung Kepala, okey. Banglo Pancung Kepala asalkan Jepun tu kan. Okay, lepas tu at that time I ada dekat situ kan. Diorang shoot challenge dark tourism tu. Beria aku tengok episod tu. Takut. Aku tengok episod macam benda lah ni. Tapi kan the fact sebenarnya ada few people yang ada few orang je yang takut tau, yang betul-betul takut, yang macam nak masuk tu menggigil-gigil, yang muka dah pucat kan. I tengok seorang-seorang punya reaction kalau I boleh record tu kan. Lepas tu after diorang habis, all the crews dah keluar, I masuk tau rumah tu. And the fact I record and I dah post lah dekat platform Meremang if you want to watch. Boleh tengok kat Meremang Mai dekat Instagram, TikTok pun ada. Yes. Betul. Sorry mencalah. Silakan Dayah. Okay. Lepas tu masa I masuk, my friend dia producer for Capsule. So dia yang tolong recordkan I. Lepas tu dia cakap, kau ni Dayah tak takut Lepas tu I cakap lah, I lagi takut orang. Macam kalau I masuk situ tiba-tiba ada penyamun ke. Betul. Sebenarnya lagi bahaya kan. Betul. Ini aku nak cerita ni, salah satu habit budak-budak universiti Alah, kita dulu belajar universiti kan, kita ada satu ada yang terasa dekat audience kita. Ada terasa ke? Kalau terasa silakan Budak-budak universiti ni, mak-mak yang cerita mak bapak kan, yang kau hantar nak kau pergi universiti kan certain universiti sekarang ada curfew kan. Okay, curfew. Lepas tu keluar habis daripada curfew tu, kita orang dulu sengaja keluar dari universiti lepas daripada curfew supaya tak payah masuk balik. Betul. Lepas tu apa yang kita buat Dayah? Kita overnight. Yes. Overnight tu adalah sebuah aktiviti kegemaran. Itu adalah kewajipan. Kewajiban Siapa yang tak buat tu kau memang nerd. Okay? Tapi apa yang kita buat waktu overnight tu? Ya ke kau tak buat ke? Okay. Korang. Lepas tu kita macam kita buat apa? Makcik-makcik, pakcik-pakcik tak payah risau. Kita orang tak buat kerja pelik-pelik. Kita orang pergi cari hantu. Makcik-makcik, pakcik-pakcik hantar anak-anak pergi universiti untuk belajar kan? Tak, kita orang cari hantu. Kita orang cari hantu. Anak-anak cari hantu. So macam Haze dulu belajar kat UIA. Okay, UIA tu macam dia situated right tu, macam area-area
area berhutan sikit. Dia ada hutan benda tepi-tepi semua. tu. Kan. Lepas tu dekat situ ada macam satu bangunan yang pernah runtuh suatu ketika dahulu. Tak payah nak sebut lah. Kan. Disebabkan landslide apa semua tu. Oh, that one. That one. I see that one. Kita memang I know. sengaja pergi kat situ nak tengok apa benda semua. Tapi adalah kawan-kawan yang terkena, terutamanya perempuan lah. Oh. Sebab perempuan dia lebih sensitif daripada lelaki. Betul. Benda-benda tu suka menghinggap, terutamanya apabila ketika mana kita berada dalam keadaan tidak suci kan. Benda tu suka hinggap. Betul. So ada satu hari tu kawan saya tu pun pergilah tempat yang itulah, yang bangunan runtuh yang ramai orang meninggal dunia tu kan. Pergi. Lepas tu dia ternampak ada benda dekat pintu macam tu lah, dekat bangunan tu ada macam orang lalu-lalang. Lepas tu macam aku nampak lah. Ada efek seram. Okay. Ada ternampak lah lalu-lalang, ada orang lalu-lalang. Dalam hati aku macam apa yang aku nampak tu, entah-entah penagih dadah kot. Lepas kita tu, ni apa yang nampak sebenarnya? Tak, masalahnya Dayah, kita ni kalau kau pergi, kawan-kawan aku dulu ramai perempuan. Bila kau overnight, yang geng-geng ni, aku seorang je yang jantan, tak berapa nak jantan ni. Kan? Kan, aku seorang je jantan berapa jantan. Aku yang kena jaga tau perempuan-perempuan ni. Sedangkan perempuan-perempuan ni yang lebih besar daripada aku. Faham? In terms of size. Okay. Kan. So Noted. tapi tetap aku sebagai lelaki perlu ambil tanggungjawab. Betul. Walaupun apa berlaku. Okay. So aku pun terpaksalah macam lah nak kena jaga pula ke perempuan ni apa semua kan. Lepas tu selalu sangatlah diorang ni kena rasuk lah. Lepas tu masa dekat dek bangunan tu, kena rasuk dekat situ. Tu dia nampak ada benda lalu kat atas tu. Lepas tu cakaplah kat aku. Dia cakap dekat aku macam aku boleh buat something. Azan? Kau nak Azan? Aku nak azan kat bangunan kosong, kenapa? Lepas dia kata, tata yang aku nampak tu penagih dadah kot. Jomlah kita balik. Husnuzan betul lah. Husnuzan, jomlah kita pergi mana-mana fast food yang belum kena boycott time tu kan. Faham. Jom lagi pergi fast food. Aku nak pergi belajar dekat situ lah apa benda kan. Okay, lepas tu konon. Kita orang dah pukul 6 petang, dah 6 pagi. Masuk balik dalam universiti. Betul. Kan? So dia cerita, aku nampak ada orang mencangkung lah dekat tepi katil aku. Aku macam Mengembang semua. Sorry tak kalau saya bercerita ni macam bersahaja. Sebab saya dah biasa lah dengan hidup-hidup macam ni cerita-cerita hantu, cerita-cerita mistik ni. So lepas tu ada orang mencangkung lah benda semua. Okay, alah itu kau tak cukup tidur tu, kau pergi tidur balik. Kan, tak kuasa aku nak melayan benda-benda mistik macam ni kan. Lepas tu dia dah bangun tu, dia pergi mandi. Ada orang intai aku lah dekat pada atas. Lepas tu kita pun macam tak naklah seramkan dia. Masa dia tengah mandi tu kan, dia ada orang intai aku lah daripada atas. Lepas tu cakap kat dia, tak ada siapa nak intai kau lah. Kau bukan cantik mana pun. Lama tak dia kena kacau macam tu? Dalam masa 2 hari, dalam masa seminggu. Lepas tu dia kata dia tak tahan sangat. Lepas tu dia berubat lah. bawa family dia bawa dia pergi berubat. Balik daripada berubat tu dia pula cerita orang yang mengubatkan dia tu, dia ceritalah kat saya kan, kau tahu tak macam mana orang tu berubat? Aku tak tahulah efektif ke tak. Dia macam ambil daun sup tu, dia ambil air, lepas tu dia buang-buang je kat aku macam tu. Dia renjes-renjes kat aku macam tu. Jadi ke tak? Aku tak nampak lah lepas tu. Okey lah, jadilah daun sup tu. Kalau aku tahu, aku pakai je daun sup renjes kat engkau. So maknanya lepas ni kita kena stand by daun sup lah. Stand by daun sup. Hero Dewi nak pergi syuting lagi, kita stand by daun sup. Renjes. Tapi kalau kita renjes tak jadi apa kot Daya kita jadi sup. Hantu tu confused, kau buat apa gila. So sebenarnya banyak je kisah-kisah seram. So terutamanya bila Haze bekerjasama dengan Hanan kan. Yang uncle sister tu kan, yang hijab mata terbuka apa semua tu kan. Dia sampai sekarang tak boleh driving tau. Sebab takut ada gangguan ke apa dekat kena sergah. Kena sergah. Sebab selalulah aku ni, siapa orang Perlis kat sini nak cerita sikit. Tiba ada orang Perlis tak kat sini, ataupun orang utara nak cerita sikit. Ada Perlis? Bitot? Daripada mana Bitot? Ada orang Perlis? Perlis ke? Perlis ke Bitot? Bukan? Alright, okay, tak apa. Kita orang driving, kita orang outstation sama-sama kan. Saya drive, dia dekat sebelah. Okay, bertuahnya perempuan tu kan, aku tengah drive. Okay, kalau siapa pernah pergi Perlis tu waktu malam dia gelap gila Betul kan? Betul, pernah. Lepas tu lepas maghrib dia lain daripada kita.
Betul. Betul. And dia macam terlalu cepat malam. Ya. Dia macam pukul 8 tu kau dah boleh tidur dah. Pukul 11 malam dah. Ya weh. Macam lepas maghrib kau lain betul kau punya maghrib ya. Perlis ya. Walaupun negeri ni 6 orang je tapi lain betul. Jangan marah ya orang Perlis saja bergurau. Lepas tu kita orang drive. Drive tu ni cerita dia lah. Dia ni saya tahu kenapa dia tak boleh nak driving. Ya, ada lesen tapi lesen dah mati. So waktu aku tengah drive tu, aku tengah berborak pasal kerja ni. Lepas kita buat ni, skrip tu dah siap ke? Skrip tu kena betulkan benda semua tau. Lepas tu kan tengah bercakap-cakap, wow, jerit macam tu. Wah, dia menjerit macam tu tau, bersungguh dia menjerit. Masa Haze tengah drive. Masa Haze tengah drive. Peranjat lah. Gila peranjat, aku siap maki. Nak maki kat sini tak boleh, ada budak-budak kan. Apa antara yang saya cakap dekat situ antara kau ni memang bo lah. Bo tahu tak? Bahayalah kau menjerit macam ni apa semua. Sorry. Lepas tu esoknya on the way back ke KL, aku tanya okey apa yang kau nampak? Kita orang takkan discuss dekat situ-situ juga sebab itu namanya mengundang. Betul. Mengundang. Ya. Maksud mengundang tu adalah mengundang siapa lah. Okay? Yelah, takut dia tiba ikut dia balik KL. Kan dia cakap dekat situ, aku nampak ni ada pocong apa semua. Time tu kau borak juga kan? Dekat tengah. Dekat tengah dekat kat belakang. Kan? So aku tanyalah kau nampak apa kan? Yang kau menjerit tiba-tiba sampai dekat tengah-tengah gelap. Tengah-tengah gelap kat Perlis tu kau nampak apa? Dia kata waktu aku tengah driving tu apa semua, ada macam pocong menerpa ke arah screen creator. Allahu Akbar. Menerpa ke arah screen creator. Itu baru satu kejadiannya. Aku lepas kejadian kedua ni aku tak drive dia dah. Kau naiklah pakai Grab. Kau nak menjerit dalam Grab tu kau jerit. Kau jangan jerit dalam kereta aku dah. Kejadian kedua ini dekat sebut je nama Kebensar kan. Kebensar dekat sebelah zoo negara tu. Tahu. Aku ni tak tahu jalan dek. Kita pakai Waze. Betul. Waze kadang-kadang gila. Bawa ceruk mana bawa ceruk satu, dia buat teruk. Dia buat teruk. Waze tu kadang-kadang dia buat teruk. Dia bawa lah aku ni pasal aku nak keluar daripada area sini. Gelap malam, gelap. Lepas tu macam, weh apa benda ni? Dia bawa aku pergi mana weh apa semua. Okey, lepas tu aku menuju dekat satu kawasan yang nak tak nak memang kena U-turn sebab jalan mati. Terus aku tengah drive, dia dekat sebelah lagi sekali. Okey. Ingatkan hari tu dah last lah. Ya, ingatkan tak, ini tak last. Ini second lepas aku tak drive dia dah. Lepas tu dia kata, weh. Cepat U-turn boleh. Dia kalau cakap macam tu maksudnya apa Daya? Faham. Cepat U-turn boleh. Aku macam alah. Dah lah time tu aku bawa 4-wheel drive ke macam kereta besar lah time tu kan. Jalan tu pula sempit. Ibarat sempit tu macam belakang rumah teres. Tahu tak? Macam mana pula nak U-turn? Ya. Aku ni kan One way. Ya One way dan jalan mati. Allah. Okay. Lepas tu okay, aku tahu aku tengah drive ni. Aku tahu. Okey, sabar jap. Weh, cepat U-turn tau, cepat U-turn. Sabar ya. Okey. Lepas tu dia macam ni. Aku dibawa kereta besar ni. 3 pointer. 3 pointer. Aku nak keluar cepat ni setan. Macam tu. Lepas tu baru boleh keluar. Atas highway, aku tanya dia, okey kau buat apa? Aku nampak apa? Kan dekat kat Kebensar tu, kat belakang-belakang area rumah orang tu kan ada macam dinding tinggi kan. Yang macam brick wall warna oranye tu kan. Dia nampak ada pocong tengah duduk atas tu. Tempat yang aku U-turn tu, dia tengah aku U-turn tu, dia nampak pocong tengah duduk macam tu. Aku macam sejak daripada itu aku dah tak nak drive kau dah. Aku tak nak drive sebab aku ni tak nampak apa-apa yang kau boleh nampak engkau je. Cuba diam kejap. Diam je. Unless kalau macam tiba-tiba dah nak masuk dunia bunian tu cakap lah. Kan. Tiba-tiba tak boleh keluar langsung dah. Kan. Aduh, sorry Arif Tak apa. So, aku ni kau dapat mikrofon. Ini namanya hantu mikrofon. Bagus. Kita bagi je sebab menarik lah cerita-cerita macam ni. Sebab I memang pengecut. I tak boleh benda macam ni. Ya ke? Jadi kalau kau pengecut tapi kau buat cerita hantu. Biasalah. Macam mana kehidupan kau ni? Lepas tu
Meremang lah sehari gitu. Meremang lah. Ada macam I paling teruk I kena, bukan kena pun, tengok cerita Jangan Pandang Belakang je pun. Itu saja. Itu je. Itu saja. yang paling Tak itu yang paling. tak adventure. No. Yang baru ni nak keluar cerita apa yang mi filem baru Si Chin bukan yang filem baru Malaysia apa Malaysia. Alamak, tak tahu dia lah. macam baru-baru macam dah nak comeback balik cerita-cerita tu. Maybe sebab dia orang macam terinfluence dengan Indonesia punya scene cerita Tapi hantu. I ada favourite filem I lah. What is it? Favourite filem I adalah yang daripada Indonesia tu. Which one? Alah, yang Allahu Akbar. Famous gila tu filem ni. Alamak. Ya, dia ada dua. Dia ada Pengabdi Setan bukan? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan betul? Pengabdi Setan. Serious? I pergi Indonesia untuk dia punya gala tau. Oh. Yes, tengok. So I was the first Malaysian to go there Aha. untuk tengok Pengabdi Setan. Yang So first? I suka Pengabdi Setan. Aha. Dia tak ada macam wah, tak ada. Tak ada. Dia macam dia takutkan kau tu, dia baling kain. Lepas tu kain tu ada bentuk orang. Aku macam weh, Kan? benda weh ni. Seram tu. kan? It's not like macam for me kalau cerita seram, ini apa punya I punya ni lah kan. I suka cerita yang seram bukan yang jump scare. Yang macam betul. terlalu yang macam Betul. macam tu kan. Aku Dah lagi takut suka dah tadi, terkejut dah tadi. Tak ada, aku lagi suka kalau macam cerita hantu tu. Dia tak ada macam wah macam tu. Dia macam kita bercerita-bercerita lepas tu keluar kepala kat bawah ni. Faham tak? Apa betul, suka macam tu. Dia tenung gitu je lah. Kan, dia keluar tangan kan. Atau kadang-kadang dia menakutkan kita dengan cara bercerita dia. Dia macam jalan cerita dia tu dah menakutkan dah. Tak Betul perlu lah. macam jump scare sangat pun. I nak you duduk area macam rumah macam mana saja sekarang- orang takutkan sekarang dia kan. terrace. Aku kalau tahu orang aku kenal orang penakut, memang aku tambah lagi Okay, so tambah banyak-banyak. so you duduk area rumah macam mana? Sekarang teres lah. Tapi kat belakang-belakangnya jugalah. Okay, so ini I baru keluarkan episod ni dekat Uncle Sister baru-baru ni lah. Tapi I cerita dalam banyak-banyak penceritaan dia tu, ini yang paling menakutkan. Dalam banyak-banyak. Okay, so kalau you duduk rumah yang tinggi-tinggi macam kondo, apartment macam I apa semua kan. Okay, so dia ni ada viral satu cerita yang pasal dia terjumpa mayat dekat dalam simen. Oh ya. Ada. Yang kes pembunuhan tu. Kes pembunuhan dia jumpa mayat dalam Aha. simen kan. Okay, so apparently kalau you interview, nanti balik ni you tanya orang-orang macam architecture, orang dalam kontraktor dan sebagainya. Ini kisah yang diceritakan oleh seorang kontraktor kepada kami. Okay. Wow. Dan apabila kita mengambil orang-orang pekerja tanpa izin, Tanpa izin. Parti-parti. yang parti tak ada dokumen dan benda semua tu, apabila berlaku sebuah kemalangan, korang tak boleh bawa dia pergi hospital, tak boleh nak bawa dia pergi ni apa semua. So apa yang dibuat adalah waktu dia nak simenkan bangunan tu, dia quick simen tau. So memang cepat je dia buat kerja. Campak pekerja tanpa izin tu dalam simen tu. So akan penuh dengan mayat-mayat pekerja tanpa izin lah. So mereka akan hilang dan sebagainya. So benda tu, so sebenarnya benda ni that thing is real in Malaysia. In Malaysia, yeah. So we had an architecture and a contractor yang pernah datang dalam TTYL cerita pasal benda ni. Dia kata this is the dark side of architecture. So pekerja-pekerja tanpa izin yang tak ada dokumen dan benda semua tu, sebab kita tak boleh lah kantoi kan you bawa pekerja tanpa izin buat projek dan So maknanya sebagainya. if diorang mati, If diorang mati, diorang akan macam campak je dalam hilangkan in a way. Tapi cara diorang hilangkan lah macam waktu diorang simenkan sesuatu benda, waktu tengah basah lagi dia yelah campak tantang lah macam dalam lantai ni kan. Kan kadang-kadang kalau kena korek dulu apa semua LRT, MRT. LRT ya tak kisahlah. Tapi sebab itulah dia membawa kepada persoalan kan. Sebab kebanyakan kita ada rumah kita pasti ada dinding kan. Tantah kan waktu kau nak gantung gambar apa semua tu kan, kau gerudi mata orang. Ini menambahkan overthinking. Apa dia? Menambahkan overthinking. Tak apa, overthinking lah, tak apa. Menambahkan anxiety korang, silakan ya. So sebab benda tu yang disebabkan kes tu viral, yang jumpa mayat dalam simen apa semua tu, rumah kita semua ada kemungkinan itu. Tekan yang mana-mana. So tak terkejut kalau kita pergi mana-mana bangunan ke benda semua kan, bangunan tu macam suci. That's why lah kadang-kadang macam ada rumah tu, apa hal keras sangat rumah ni agaknya kan. So benda padahal tu rumah baru.
nak tambahkan anxiety korang, tambah. Aku Okay, tambah jadi, lagi. mari. Okey, Silakan, tambah lagi, aku silakan. tambah lagi. Silakan, Ya, okey. lelong. Ini korang kita semua kan suka keluar makan-makan dekat gerai-gerai apa semua tu kan? Okey. Okey. Sesiapa-siapa yang pernah yang ada kebolehan untuk melihat setengah kedai Pelaris. ada pelaris. Yang ni Okey. Ailio. Ailio tu itu belum lagi. Oh belum, okey. Ini Sabar, belum, sabar. itu dalam kedai. Okey. Ini depan Alright. kedai. Okey. Okey, depan kedai akan ada satu macam orang yang berdiri kat depan kedai macam tu memanggil. Oh. Tu pelaris lah untuk orang yang kan kita bersama boleh nampak dengan ya, pelaris kalau kan. kalau boleh nampak lah. Kalau untuk orang boleh nampak, Aha. kita tak nampak ni tak tahulah, tak tak tahu. tahu cerita kan, Ha. tapi siapa yang boleh nampak pelaris tu rupa dia dekat pintu kedai depan macam tu adalah seorang wanita. Dia selalu perempuan. Aku tak tahu apa dosa perempuan yang macam mati-mati je dia hantu, ya. Sebab lelaki dah balut, dipocong. Kan. Maksudnya bukan Cik Chong ni, Encik Chong. Banyak betul dosa perempuan kan, sampai mati-mati je dia hantu, buat side job pula kan. Jadi promoter kedai. Macam tu kat depan Promoter kedai apa kedai. semua kan. Okay, so lepas tu dalam kedai pula. So kalau mana yang memang menggunakan ilmu apa semua kan, selalu kita dengar kan kedai-kedai yang kotor, letak spender dalam makanan kan. Kan. Untuk Gampang sebagai letak. sebagai pelaris apa semua dan letak najis dan sebagainya sebagai pelaris apa semua kan. Sebab benda-benda ni ilmu-ilmu dia memang suka menggunakan benda-benda yang kotor. Betul. Sebab benda tu kan makan makanan kotor. Betul. Kan? Dan kita pun makan kita tu rasa macam sedap betul kedai ni. Okay? Tapi buat mereka yang boleh melihat dan juga nampak, akan ada orang ni adik-adik ada adik-adik kat sini kan. Ini bila kau makan tak baca bismillah, ini aku nak cerita ada abang dekat sebelah ni. Bukan saya. Bukan abang ni. Ha. Dia contohnya ada 3 orang tengah makan kat atas Tengah-tengah. meja ni Dia kan. akan ada kat tengah-tengah. Dia akan kat tengah-tengah. Dia macam ni. Lepas tu dia akan macam tu. Ailio dia akan jatuh dalam makanan. Dan itulah dek yang buat sedap. Sedap. Sedap betul kita Ajin. makan tu. Muah. Tu jatuh dalam tu. Okey. Itu bab makanan yang pertama. Bab makanan yang kedua. So kawan saya tu kan hijab mata terbuka. Okey, macam ni Yang tangkal tu ke? apa dia? Hijab. Siapa yang ada hijab mata terbuka, korang boleh buat bisnes tau. Power betul bisnes ni. All the bomoh in the world, dia akan cari korang untuk menjadi business partner. Hanan tu kawan saya tu, ramai betul orang yang macam panggil dia jadi business partner. Serius ah? Ya, kan Masyuk sekarang lah. ni kan Masyuk. dia tak nak lah. Okay, Dia ada masters in journalism, okay? I bukan bomoh, okay? Mungkin dia boleh sambung master Imomo. So satu hari ada satu tim paranormal lah, tak nak sebut siapa lah Ada tim paranormal ni kan. Tim paranormal yang kan kat TikTok kan sekarang banyak kan tengah Betul, live apa berlambat, semua tu kan. berlambat. Aku Betul. tengok ni side story aku tengok lah live dia. Hui. Aku tengok apa benda yang kau weh. Macam tu phone dia. Apa benda? Apa aku tak nampak apa. Ada tu lah. So salah satu tim paranormal ni nak hire dia, nak ambil dia, nak bekerjasama apa semua. Hanan tak nak lah kan. Dia tolak tu elok-elok kan. Lepas tu waktu raya ke beberapa hari lepas raya, dia dapatlah satu bungkusan kuih raya. Sudah. Dapat satu bungkusan kuih raya. Siapa yang ini hikmah membaca doa sebelum makan dia dekat rumah family dia time tu. Okay. Mak dia baca doa sebelum makan kuih raya tu balang terbakar. Weh. So kemudian tak berapa hari lepas tu dia dapat DM daripada grup paranormal ni. Dia kata dah dapat ke belum kuih raya tu. Allahu Akbar. Dia bahayanya orang kita ni Takutnya. Itu bukan macam ingatkan macam kita reject orang nak dengan kita je. Ini reject kerja pun kena. Kan. Reject tak nak bekerja sama apa semua. Sebab kita ni kan adik-adik apa pembelajaran yang kita boleh dapat daripada sini adalah dunia ni bukan hanya ada orang baik saja, tapi pada masa yang sama ada orang yang tak baik. Betul. Okey. Dan orang-orang yang tak baik ni kadang-kadang kita tak buat salah apa, tapi dia memang saja nak test power. Korang perasan tak macam setengah keluarga kan, ahli keluarga kita macam dia ni baik tapi tiba-tiba sakit.
Betul. Tiba-tiba kena terlantar, tiba-tiba kena buatan orang apa semua. Tapi dia tak buat apa pun kat orang, tapi sebab ada orang nak test power. Test saja test power. Serius ada orang yang jenis macam Ya, tu? ada orang yang saja nak test power. Sebab dengki-dengki je semua. Dengki tu satu lagi lah. Tapi satu memang lagi ada orang saja memang sengaja nak test power. So orang yang tak berdosa dan tak bersalah terkena hanya kerana So itulah. Tapi kan apa yang nak pesan dekat sini lah kan, ialah hidup kita ni memang kita tak nafikan kewujudan makhluk-makhluk seperti jin dan juga syaitan apa semua. Sebab kita yelah dalam rukun iman kita perlu percaya pada malaikat kan. Malaikat juga lawannya ada jin kan. So kita wajib beriman kepada jin juga. So tapi pada masa yang sama kan, kita ni tak perlu nak obses sangat kepada benda yang kita tak nampak. Betul. Sebab tu saya cakap tadi, orang jahat tu lebih menakutkan daripada jin yang jahat. Betul. Ya. Dia boleh memudaratkan kita, tapi dia tak boleh membunuh kita. Betul. Nampak tak apa yang isolate macam mana tadi? Nasihat-nasihat gitu kan. Nampak kan? Korang tak sedar kan? Tak sedar kan? Itu cara kita bermain masuk selit macam tu. Pelan-pelan. Ni lepas ni adik-adik kau tak baca bismillah sebelum makan, kau tak tahu lah kata apa. Nanti sebelah tu ada makanlah kau air liu abang tu. Kisau. Bahaya. Okay. Lepas tu dekat banglo tu sebenarnya. Apa dia? Banglo tu, masa kat banglo tu. Banglo mana ni? Sambung. Banglo ni. Ni Dah berapa sebelum minit? Sambung. Banglo Kepala Pancung. Okay. Tak. Daya kan macam tak ada rasa apa-apa. Kita macam tak nak fikir bukan-bukan lah. Sebab macam kalau boleh tak nak nampak apa-apa. And Alhamdulillah masa tu tak nampak. And so macam so maknanya footage ni tak ada apa-apa lah kot. Check footage. Ada penampakan. Dekat je benda tu. Dia macam Daya kat sini. Benda tu kat situ je. Dekat tempat pocong. So dia menghadap kamu lah. Dia tengok kita. Dia tengok awak. Dia tengok tanya, kita tengah balik macam ni buat konten ya. Benda tu kata. Lepas tu macam pernah tak diving malam-malam? Driving, kan? He's driving malam-malam and tiba-tiba macam dekat atas bumbung ada macam orang dekat atas bumbung. Macam tu tak ada. Yang tu tak ada, tapi ada satu situation tu yang tayar belah kanan berat. Waktu yang dekat satu kawasan gelap macam tu. Kan kalau kita driving kita tahu kan. Apa benda yang tersangkut dekat kita pula mulut celupa Kita punya mulut adalah kita tak boleh masuk hutan. Masuk hutan langkah pertama je dah kena sumpah dengan jin dah. Sebab mulut celupa. Betul. Kan? Jenis kuat menegur sama lah kita. Tu yang orang tu macam tengok. Engkau ni apa berat tayar belah kanan ni? Macam tu kan. Berat. Hanan pula time tu setiap kali aku drive ada kenapa dia. Kenapa Aku pun tak tahulah kenapa benda ni akan berlaku sewaktu ada dia. Sebab okay, so aku tayar belah kanan. Berat lah benda semua. Nantilah aku check brake apa brake apa? Brake pad. Brake pad apa semua kan. Berat macam tu. Tapi hanya kat kawasan tu je. Okay. Lepas tu dia kata macam sebenarnya bukan brake pad kau, Hanan kata. Dia dah aku malas lah berkawan dengan kau ni. Boleh tak aku tak nak tahu. Dia kata yelah daripada kita habiskan duit kat bengkel kan. Dia kata waktu aku tengah drive tu ada macam monyet besar warna putih tengah merangkak kat belah kanan, tengah mengejar kereta. Belah kanan. So macam ya ke sebab benda tu ke? Okay lah, aku tak payahlah tukar brake pad aku. Jimat. Jimat. Sebab benda tu ke rupanya. Yes. So basically you just brush it off gitu je lah. Tak ada macam benda dah tak ada. Okay tak adalah. I cerita jadikan konten lah. Boleh buat duit. Daripada benda ni kan mengganggu hidup aku, baik aku cerita kat YouTube buat duit. Betul. Faham tak? Betul. Kita I pernah dapat satu nasihat tau daripada Abang Saleh Yaakob, kenalan. Kenal? Kita jangan biar setan pergunakan kita. Kita yang gunakan dia. setan tu. Makanya jadilah kau konten kat YouTube aku, hantu tu bagi aku duit. Siapa yang menang sekarang? Okey lah tu, kita boleh kata apa tu?
rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak. Lain macam rezeki ni datang. Different people, different Yes. rezeki. Faham. So aku macam best juga kalau ada sebanyak lagi yang merangkak kat belakang kita aku boleh rekod kan, letak dekat YouTube macam wah duit. Macam tu. Tapi kan pernah tak macam ada situasi kawan ke ataupun Haze sendiri Aha. macam ada benda yang macam mendamping dengan Haze ke dengan kawan-kawan yang jenis yang suka. Maksudnya macam suka yang suka. Faham tak? Waktu ni kisah rumah teres okay. Wow. So Balik lu. Bye. So okay, kalau rumah yang macam dibina pada 80-an 90-an, kita tahu tak macam kayu pakir. Tahu kan kayu yang macam kayu kecil-kecil yang disusun macam tu kan. Okay. So kalau contohnya kalau kita bela kucing kat rumah, kayu lah, lantai kayu kan. Tapi rumah teres, batu. So kalau kita ada bela kucing kat rumah, kadang-kadang kucing kan dia buat perangai gila kan. Macam kan, naik pagar lah, apa benda semua kan, apa semua kan. Ada satu tempat je dekat macam pucu macam tu. Yelah tu. Kan. Dia sama ada itu ataupun Ada kucing tak? Kat rumah sekarang tak ada. Aduh. dia sama ada dia termenung memang kucing tu kucing Oyen. Oyen ni ada perangai sikit Oyen pelik. Mungkin dia berwarna oranye. Oyen sedunia. Ataupun dia ternampak benda tu. Ataupun adalah tu dia tersalah makan dia termenung kan. Benda dia terlebih makan ni yang apa rumput hijau. Lepas tu okay, so ini my childhood house lah. Ni my mum yang cerita. So waktu I kecil dalam usia 10 tahun macam tu, I selalu kena rasuk. Selalu kena rasuk. So tapi I still remember sampai sekarang kena rasuk tu dia punya image tu apa. Sebab basically dia macam mimpi, tapi mimpi kau lain version. So masa awal-awal nak kena rasuk tu, kita akan nampak macam pintu ataupun segi empat yang berwarna macam neon, yang ada banyak-banyak color. Itu I punya lah. Macam masuk macam tu. Lepas tu badan kita makin lama makin berat. Okay. So waktu I kena rasuk tu, I akan macam imagine ada 1,000 ke 10,000 orang aku dalam mimpi tu dihambat menggunakan pipe besi. Pam macam tu. Lepas tu I terjaga. So apa yang berlaku pada waktu tu, dan muntah hijau sekali lah. Okay, macam Shrek pula kan, muntah hijau. So lepas tu apa yang berlaku dekat situ adalah waktu I baru kena rasuk masuk dalam pintu warna-warni tu, I dah start meracau-racau, merengek-rengek apa semua. Waktu I kena hentam dengan pipe besi tu adalah waktu mana jiran kita orang datang dekat rumah kita orang mandikan I dengan air Yasin. So setiap kali dia jirus air tu, I menjerit-jerit. Kena libas. My mum cakap waktu tu I menjerit-jerit sebab waktu tu jiran I tengah jiruskan air Yasin atas kepala I atau badan I lah, untuk tak tahulah untuk apa. Tapi sebab kita tak pakar sangat berbenda macam ni, tapi untuk mensedarkan I lah kot, dia jiruskan air Yasin. Pam macam tu. Okay, so cerita rumah tu pula adalah kucing kan, cerita kucing tadi kan. Kucing kalau berlari-lari atas lantai kayu tu, dia akan bunyi macam ni tau. Macam tu, bunyi macam tu kan. Bunyi macam tu. So kita orang ada bela 2 kucing. Dan dua-dua kucing ni dia ada perangai dia lah, suka berlari-lari, apa benda semua, kejar-kejar apa semua lah kan. Okay. So satu hari disebabkan berlaku banyak sangat kejadian yang macam aku kena rasuk lah, aku macam tu dan sebagainya, hampir almost every week kena rasuk. Satu hari tu yang my mum tak tahan tu adalah kucing tu 2 ekor dekat bawah. Tapi dekat lantai atas bunyi macam tu. Macam kukulai ada lah, kuku boleh lari kat kayu apa semua. So sejak daripada itu I teringat ada. Sebab time tu kecil lagi tak ingat sangat. Tiba-tiba satu hari tu ada seorang nenek datang kat rumah lah. Nenek tu macam datang, lepas tu dibawa air untuk minum. Lepas tu dia jirus setiap penjuru apa semua. Waktu dah besar ni baru kita faham lah. Waktu tu Haze umur berapa? Waktu tu 10 tahun. I think kan umur macam ni bukan nak takut-takutkan parents takutkan je budak ni bukan nak takutkan parents tau. Tapi my sister pun macam you tau. And the fact yang benda ni dia nak berkawan dengan my sister daripada kecil lagi sebenarnya. So masa tu you dah habis cerita belum? Nenek tadi. So nenek tu datang, lepas tu dia macam pagarkan lah. Sebab kita dah besar sekarang, kita tahulah dia dah buat apa kan. Dia pagarkan rumah tu pakai air apa semua. Lepas tu ada satu balang air
yang balang air tu memang senantiasa dekat dalam dapur. My mum tak pernah keluarkan daripada kat situ. Tapi I tak pernah nak tanya apa. Tapi air tu dah lama sangat sampai berkeladak dalam tu. Berkeladak lah air tu. Air tu bertutup, tapi dah berkeladak apa semua dalam tu lah. Berlumut lah. Dah berlumut lah dalam tu. Macam tapi memang biar je tu. Sebab I dah besar, kita dah pindah rumah banyak kali, I tak pernah tanya lagi itu air apa. So misteri tu terhenti dekat situlah. Faham. Makcik tu pakai daun sup tak? Tak. Dia pakai daun pandan. Terima kasih. I sebenarnya dah tanya resepi Tugu lain dah. Ya, resepi lain. I sebenarnya memang tertanya-tanya jugalah daun apa dia pakai kan. Okay, sama cerita pasal my sister tu. So masa kecil-kecil, adik I like macam umur berapa tahun dah boleh jalan Kau 5 tahun Lambatnya dia jalan. Tak adalah lambatnya berjalan. Dah 4 tahun 5 tahun dah boleh jalan. Tiga dah berjalan dah. 3 dah berjalan. Mungkin 3, 4, 5 tahun tak tahu yang satu. Lepas tu 3-4 tahun kot. So meja kan, meja kan tinggi kan, budak kan kecil kan. So masa tu dia tak pandai panjat pun actually. Dia tak pandai panjat. And masa tu dia ada gula dekat atas meja. Gula tu macam ke belakang jauh. Kalau dia nak capai memang impossible. Memang tak akan tercapai. Tapi masa tu I dengan my mum dekat atas. I tinggalkan adik I yang lagi seorang dengan adik I yang kecil tu dekat bawah. So tiba-tiba dia dah sampai dekat atas. Dia panjat tangga. Okay lah, mungkin tiba-tiba masa tu dia boleh panjat tangga. And dia cakap, kakak tengok ni, Auni ada gula. Nama dia Auni. Auni ada gula. Ada apa? Gula? Gula-gula tu dia dah dapat. Oh, gula-gula. Lepas tu Aku ingatkan kau kata ruler pembaris. Siapa bagi? Siapa ambilkan? Sebab memang impossible. Kalau ikutkan memang impossible dia nak dapat capai. Sebab benda tu tinggi. Lepas tu siapa ambilkan? Kakak. Kakak mana? Lepas tu tanya, kakak mana? Kakak kat atas. Lepas tu kakak, ada kakak, cantik kakak. Lepas tu tak pergi ingatkan lagi seorang. Atika macam panggil Atik macam tu kan. Kau ambilkan gula ke? Tak. Tak ada. Itu satu. Lepas tu kita orang ingat macam mula-mula kita orang macam ambil endah sikit tau benda ni. Kalau mana-mana parents, kalau macam anak-anak dia yang ada orang kata imaginary friends ni lah kan, better check dengan ustaz. Tak, masalahnya mak bapak dia pun takut. Macam takut. Dia dekat tepi tu takut. Betul. So mak bapak dia pun in denial. Macam tak adalah, tu budak-budak biasalah, budak-budak. Ya Allah, ya betul. Kan? Itu yang melaratnya. Melarat sampai ke besar masa tu. Lepas tu bila dah besar, adik ni macam dia pelik tau. Padahal dia muda lagi kan, kecil lagi, tapi dah macam depressed gila. So dia punya lukisan-lukisan dia, lukisan-lukisan yang lebih kurang lah. Macam ni lah. Macam ni lah. Macam dia lukis-lukisan yang macam ni lah. Kan, dia pandai lukis. Lepas tu ada one day kita orang masa tu kita orang dah ikhtiar something lah. Kita orang dah ikhtiar something bagi air apa semua kan untuk dia. And then macam air dah start dapatkan diri dengan dia. Masa tu dah besar sikit lah, umur berapa, tak ingat berapa belas lah. 10, 9 macam tu lah. Lepas tu I macam dapatkan diri dengan dia supaya dia tak berkawan dengan kakak tu. So dia ada kakak. Kau kawan-kawan kakak tu kenapa? Itulah. Yelah. Okay. Yelah. Lepas tu dia tengah lukis. Okay, lukisan dia dah okay. Lukisan dia dah cantik. Macam lukis elok. Tiba-tiba macam tu. tiba-tiba dia apa? Dia conteng. Dia conteng. Dia conteng. Tiba-tiba dia conteng yang macam marah. Jenis yang conteng yang marah tu. Faham? Lepas tu I marah lah. Kau kenapa? Macam tu kan. Kenapa padam? Cantik kot kan lukisan tu. Dia cakap Auni lukis buruk. Dia kata. Dia cakap Awi lukis buruk. Dia cakap Auni lukis buruk. Dia cakap. Lepas tu dia cakap dia tak suka I. Kakak tu tak suka you. Dia tak suka I. Plus. Dia tak suka I. Lepas tu dia pernah cakap dengan I, benda ni macam dia stres sangat sebab benda ni macam cuba suruh buat benda yang tak elok dekat my dad, my mum. Cuba harm lah macam tu kan. Lepas tu malam tu I cakap dekat dia,
lepas ni jangan layan, I cakap macam tu. Macam ignore ke apa benda kan. Macam nasihat kat dia lah. Kalau apa-apa dia cakap kat Auni, bagi tahu kat kakak. Cakap jangan dengar cakap dia dah. Dia marah gila dengan I. Malam tu I tidur. Malam tu I tidur. Tiba-tiba I mimpi. Macam mana you cakap, I teringat cerita ni sebab you cakap yang pasal pintu tu. Oh, pintu berlampu tu. Pintu tu. So I tengah tidur. I mimpi benda ni. I nampak satu pintu grill. Pintu apa? Grill. Oh, pintu hijau. Dia macam grill macam pagar. Oh, grill lah. Ada macam pintu grill macam tu, macam yang grill penjara tu. Lepas tu adik I kat belakang tu. Ni keliling gelap ni. I seorang, I nampak adik I kat belakang tu. Lepas tu I macam makin lama grill tu makin jauh tau. Lepas tu I kejar. Lepas I sampai dekat grill tu, I macam nak buka grill tu tak boleh. Macam adik macam tu kan. Auni macam tu. Buka kan. Lepas tu dia diam je. Faham? Dia diam je macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba ada tangan. Ada tangan tak kat sini? Tak apalah, kita pakai tangan kita, orang faham ke tangan. Dia macam lebih kurang tangan kan. Tangan tu dia macam tangkap lah, macam memeluk. Tangkap adik I. Bawa ke belakang, hilang. Lepas tu? Lepas tu dia muncul dekat depan I. Like dia literally tunjuk muka dia tau. I sampai sekarang ingat dengan jelas muka dia macam mana. Okay, muka dia macam pelakon mana? Boleh Google? Okay. Kalau dia cantik, okay. Tak cantik lah. No, Bu. Muka dia menggerutu tak? Hitam dan menggerutu berlubang dia lebih selalu kurang muncul macam tu lah. Dia macam buruk. Ya, buruk lah. Busuk lah. Tak tahu kenapa, tapi macam boleh bau time tu, busuk. Faham. So macam dia muncul macam tu dengan mata dia yang macam lepas tu itulah, tapi habis sikit tu. Tapi adik sekarang dah okey dah lah. Dia dah lama tau benda tu. Okay. Lepas tu dia I kan pegang macam ni kan. Dia pegang tangan I. I bangun, lebam. And the fact masa tu I nak bangun, I tak boleh bangun tau. Lepas tu sampai I macam dalam mimpi tu I sebut Allahu Akbar macam tu kan. Ingat Tuhan lagi, alhamdulillah. Lepas tu so masa I terjaga tu macam contoh Allahu Akbar tu sambung masa time I dah bangun. Daripada mimpi I bawa ke bangun. Kalau tak, I rasa I tak boleh bangun pun. Dia nak bawa I sekali ke apa, I tak tahu lah masa tu. So kiranya pada I itu adalah satu warning yang dia macam marah gila dekat I. Faham? So adik tu sekarang dah okey dah lah. Adik tu alhamdulillah dah okey. So kita orang dah bawa berubat yang macam berkala lah. Kiranya macam berkali-kali. Berkali-kali, sebulan sekali apa semua kan. So kalau boleh tak apa, bagi pesanan dekat sini okey, lepas kita dah cerita-cerita benda-benda yang menakutkan macam ni, okey, solusi dia apa? Solusi dia ada 2 jalan. 3 jalan. Pertama, secara saintifik. Okey, secara saintifik. Sebab kita orang dekat uncle sister ataupun ialah saya dengan kawan saya, kita bercerita hantu, dia boleh nampak pocong menerpa ke arah kereta, ya, tetapi kita orang ada degree, ya. Maka dari itu kita orang mencari penyelesaian melalui sains dahulu. Macam contohnya you berkata tadi kan, bangun-bangun nampak tangan lebam kan. Kita orang akan cari penjelasan sains dahulu. Oh, mungkin tak cukup vitamin D. Faham. Okey. Lepas tu contohlah, kalau lah anda kata dah cuba scientific explanation pun tak boleh. Okey, sekarang ni kita sebagai orang yang beragama pergi mencari penyelesaian yang beragama. Bomo ni dek, pengubat ni ada 2, ya. Pengubat ni ada 2. Satu yang aku pernah jumpa adalah yang salah punya Ada seorang follower tu, dia tanya dekat saya, kan. Abang Hiz, tak tahu tak, sebenarnya saya bercerita dekat kat video Abang Hiz. Dia bercerita lah apa semua. Rumah dia memang berbunyi-bunyi, memang setiap malam katil bergegar-gegar. Kerusi terbang-terbang apa semua tu kan. Satu hari kerusi tu terbang-terbang. Kerusi terbang-terbang, dia campak-campak apa semua tu kan. Okey, fine. Panggillah seorang perubat. Okey, ni nak pesan ni perubat ada 2 jenis. Satu yang Islam punya, satu lagi yang tidak ya. Yang tidak tu dia akan mengamalkan benda-benda yang pelik lah, macam menggunakan, dia tambah lagi sebenarnya adalah dia tambah elemen dan sebagainya. Lepas tu ada satu followers ni cerita, Abang Hiz tak tahu tak, saya ni ada perubat datang rumah, dia bawanya lampu pendefloor tu yang warna putih tu, dia suruh kita orang gigit, pijak. Lepas tu aku cakap lah, engkau orang ni belajar silat ke?
Aku dah kepang ke? Lepas tu dia kata melampau sangat, dah sampai level melampau sangat sebab dia nak macam ambil parang cuba tetak. Kalau tak luka tu, itulah dia. Allah. Kalau tak luka Habis tu, kalau luka nak buat apa? Sadaqallah. cuba tetak lah, gigit kaca lah, pijak-pijak lah apa semua. Lepas tu ada juga yang kau pergi berubat kat diorang menambahkan lagi barang kat badan kau. Betul. Sebab apa? Sebab nak berubat lagi. Benar, betul. Kan? Sebab kalau kau dah sihat, macam mana nak dapat duit? Ya, sama gitulah. macam kanser. Kan? So begitulah dan pada pendapat saya, ajaran yang sebenar at the end of the day ni semua orang cakap. Okay, semua pesakit-pesakit ya pernah bagi tahu dekat saya, at the end of the day diri kau sendiri juga. Betul. Diri amalan kau sendiri. Betul. Apa yang kau buat, engkau cukup ke tak solat dan Betul. apa, dan selain daripada solat kau buat apa lagi. Ini tidak, engkau dah macam meracau-racau, berguling-guling. Lepas tu sudahnya kau pergi kat satu pusat pemulihan Islam yang macam perubatan Islam apa semua tu kan. Ustaz tu tanya, amalan cukup tak? Kau hehehe kat situ. Betul? Ustaz tu boleh buat apa? Ustaz tu boleh tak tolong bacakan apa semua, tapi kau sendiri pun tak berapa nak kuat. Betul. Nampak aku selit macam mana? Nampak aku selit macam mana? Nampak kan? Sebab walau macam mana pun memang ustaz-ustaz akan pesan kita kena cukupkan amalan dulu. Sebab somehow kita sendiri kena lawan daripada luar. Dia boleh dari dalam. Dari dalam. Macam ustaz tu boleh lawan dari luar. Kita yang kena lawan daripada dalam. Kita kena fikir juga daripada perspektif hantu tu lah. Perspektif hantu Perspektif hantu. Kalau engkau jadi hantu kan, engkau nak pilih mana? Yang senang ke yang susah? Mesti kita pilih yang senang kan. Macam pergi kat diri kan, macam banyaknya amalan dia, malai aku. Lain lah kalau macam cerita munafik tu, betul-betul nak yang strong tu. Kan. Betul. Dia memang sengaja cari yang begitu. Maka dengan itu pesanan saya kan, sebab kita ni, benda ni adalah datang sekali dengan budaya kita, dengan kita punya culture, dengan kita punya background kan, sebagai seorang Melayu Islam kan. Benda ni memang sebab daripada zaman dulu lagi. Yalah, lagi-lagi sebab kalau zaman dulu kita ada moyang-moyang kita. Moyang-moyang kita ni ada ilmu-ilmu dia tertentu untuk bawa pergi berperang dan sebagainya. Bertani lah apa. Bertani, nak menjaga dia punya sawah kan. Siapa yang mampu seorang-seorang kan. Mampus. Maka dengan itu adalah satu lembaga besar kat situ kan. Nak cerita pasal sekolah pendek je, sebab kita teringat lembaga besar kan. Okay. So aku tak tahulah kenapa dalam hidup aku ni penuh dengan orang-orang yang macam boleh nampak. Boleh nampak. So sebenarnya ada seorang budak junior tu, ni sekolah asrama lah. Sekolah asrama kan banyak cerita kan, cerita hantu kan. Sekolah asrama biasalah kan. Cerita sekolah asrama punya hantu seronok. Tapi ada seorang budak ni selalu kena rasuk, hampir setiap hari lah. Junior ni lah. Kenapa gelak kau ke junior tu? Tak kan? Dia kena rasuk. Okay, satu hari dia pergi dekat satu blok. Tanpa sedar dia dekat satu blok, dekat satu dom yang tidak diguna pakai. So yang saya ingat melalui penceritaan dia adalah, dalam dom yang sebesar ini hanya boleh muat 3 ekor jin saja. Besar betul. Besar dia begitu. Ni jenis yang dia macam wow, besar ni mesti perhabis beras ni. Kita dah cakap tu. Perhabis beras ni kan. Tak apa, you takut body shaming ke? Tak apa, body shaming hantu tak apa. Okay. Diorang tak ada Twitter nak bash kita balik. So itulah dia. Itu pesanan saya yang paling utama lah. Tolonglah kalau nak mencari penyelesaian, nak jumpa perubat, janganlah terus menyesatkan diri. Sebab perubat ni tahu kita ni desperate. Betul. Bila kita desperate, kita cari apa-apa je lah, penyelesaian pun jadi, tak apalah. Asalkan cepat, asalkan selesai. Tapi orang-orang begini mengambil kesempatan. Ada yang mengambil kesempatan, ada yang ikhlas lah. Tapi ada yang ikhlas. Tapi cara nak check dia senang je. Kalau kau tengok cara dia macam Islam, menggunakan ayat-ayat Quran dan sebagainya, itu betul lah tu. Yang senapang. Ada yang senapang, yang gigit lampu pen the floor apa semua tu, itu kau rasa apa? Yang tu kelakar punya. Tengok tak video tu? Tengok apa dia? Yang dia berubat guna senapang. Senapang mainan. Macam kau kedua. Ada dia tembak. Ikutlah masing-masing. Yang tu sumpah kelakar.
Okay. Okay. Kita pun dah lebih kurang 52 minit. Kita mula aim 30 minit dah jadi 52. Oh ya ke? Yeah. Tak, ini hantu mic. Hantu itulah mikrofon. Hantu mikrofon. Kita kalau cerita pasal hantu, besok tak habis. Tak apa. Aku ada Maybe- lagi cerita maybe- tapi tak apa, kita simpan. Maybe in the future kan boleh tarik Dayah ni. Dia macam ada semangat untuk bercerita benda macam ni. Mana tahu dia dengan Hanan boleh gitu kan. Gitu kan. Tapi tak apa, kita kata terima kasih banyak kepada Haze. Dia berkongsi banyak dan last dia selit. Berjaya dia selitkan moral dan pengajaran. Ya. Sebab kadang kita kata bercerita hantu, last kita tengok tak ada benda. Tapi hari ni adalah juga something yang menambah kepada kepada semualah. Jadi terima kasih pada Haze. Terima kasih pada Dayah jugalah kerana dia carry I yang jadi hantu kat belakang sorang-sorang dia. Tak apa. Sebab I pun suara data gitu je kan. Jadi nak kata terima kasih kepada semua yang datang mendengar. Terima kasih kerana hadir Festival Seram Buku Prima di Karangcraft Shah Alam. Terima kasih kerana dengar Borak Popcorn X Meremang. Kalau anda nak dengar lagi Borak Popcorn ni, bolehlah cari kami di Spotify. Nanti kita akan ada di app kita orang tersendiri dipanggil Sini, SEENI. Boleh download, boleh tengok je dekat kita orang punya booth di sana. Nanti insyaAllah mana tahu kita boleh tarik Haze masuk kita punya platform. Okay. Nanti kita Ni nanti anchor. anchor system masuk kan. Kita boleh nanti agent I call agent you. Okay. Gitu. Okay. Terima kasih banyak kerana datang. Enjoy the festivities. Ada banyak aktiviti menarik seperti rumah hantu. Yang itu berbayar lah tapi jadi seronok-seronok lah korang ya. Kat luar sana ada Horror Olympics dan terima kasih kerana apa lagi kita nak kata terima kasih apa lagi. Terima kasih kerana hadir booth, ada ambil gambar dengan hantu apa semua. Jadi itu saja daripada kami. Segala yang elok daripada Allah dan segala yang kekurangan daripada kami. Minta maaf lah kalau ada kasar bahasa, tersalah cakap ke apa ke. Dengan itu saya kata Assalamualaikum dan bye-bye. Assalamualaikum semua. Selamat Bye-bye. overthinking semua. Selamat overthinking. Alright. Selamat overthinking.